Semalam saya berada di Bintulu. Adalah orang komen pasal isu saya. Pasal isu saya turun daripada kereta. Saya nak buka kasut, kemudian saya nak angkat kasut saya, kemudian ada tak apa ustaz, tak apa, yang ni saya simpankan kasut ustaz. Jadi isu benda tu. Kau bayangkan? Jadi isu pasal Samsul Lebat tak pegang kasut dia. Sebab memang pembantu ada asisten ni daripada yang Sarawak yang jaga tim saya ni, memang dia ikut saya, dia jaga memang supaya senang nak balik. Kang ambil kasut tu je. Saya dah tunduk, tak apa ustaz, ni saya simpan, tak apa ustaz, pergi je masuk dalam. Ya tak ya juga, aku pun nak bersalam dengan orang pun semua kan. Jadi isu. Bawa lah kasut sendiri. La ilah Allah, adanya pula. Kan, tapi kalau kita nak marah pun untuk apa? Betul tak kan? Nak marah untuk apa? Ada satu lagi. Saya turun naik kereta Alphard masa tu. Jadi hal pula. Kata naik Azia. Macam mana lah aku nak punggah Azia tu naik kapal terbang. Aku naik kereta kecil salah, naik kereta besar salah. Kan? Salah ke? Salahnya. Kereta Azia tu ada lagi. Kalau rindu sangat nak tengok Samsul Lebat naik Azia. Sekarang kereta Azia tu dah cecah 380,000 km mileage je. Nak tunjuk betapa sayangnya saya dengan kereta tu. Saya takkan jual. Kan, dengan Alhamdulillah tak ada stand, ada rostrum tak? Tak payah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, begitu juga kepada puan pengarah Jabatan Pelaksana dan Pembangunan Usahawan. Seterusnya bersama pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Seronok sangat malam ini dapat saya sampai kemari. Ini antara tempat-tempat yang saya ceramah ketika awal lah kemunculan saya sebagai Samsul Lebat tu. Saya datang sini, tapi bukan sinilah ya, bukan sini, bawah Audi. Dan tak sangka saya diajak datang ke bilik ini untuk ceramah, dan saya okey je ya. Dia siap bagi tahu jangan pandang makanan, siap bagi tahu. Dahsyat betul ya. Pandang pun tak boleh tu. Cerita P. Ramlee boleh tengok je, ini tengok pun tak boleh kan. Jadi terima kasih banyak, apa pun terima kasih ke atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Pertama-tamanya, saya memang kalau ada orang tanya saya nak ceramah macam mana, saya memang tak suka duduk sebab rasa macam menyangkung je rasa. Saya suka berdiri kalau ada rostrum kan, tapi tak apalah, Kang kata mengada pula demand nak kan. Jadi alhamdulillah okey. Cubaan. Okey. Ni kalau dapat gitar satu jadi. Jadi apa pun relax ya. Konsep dia simple aja, tangan pening-pening kepala, santai kan. Tu sebabnya kalau you all nak buat program macam ni, sebenarnya elok you all sediakan rostrum. Sebab you all duduk macam ni. Lepas tu buat tempat duduk macam ni. Macam mana macam tu kan. Tu isu dia. Jadi bukanlah sesaja saya cakap tu kan. Jadi mungkin yang tengok ni tak perasan benda terjadi macam tu kot. Ni first time ke buat ceramah ni? First time. Oh patutlah. Tak apalah, agak-agak je lah kan. Kalau tak agak-agak lah macam mana. Jadi apa-apa pun sebenarnya kalau kita tengok tentang isu kawalan kemarahan, integriti dan hal-hal berkaitan kerja tu, kita dah malah habis dah buat tajuk tu kan. Hujung tu hal-hal berkaitan dengan kerja kan. Macam mana? Lebih kurang macam lain-lain arahan yang ditugaskan di masa ke masa, macam tu lah lebih kurang kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi saya sebagai legal advisor dulu, saya memang marah perkataan hujung tu.
Sebab kita dari segi terms of legal, dia mesti certain. Kita tak boleh apa, mesti spesifik. So file major tu tak boleh, dan lain-lain tak boleh. Dia tak boleh ada pun perkataan tu. Kalau rasa ada yang lain, masukkan tu je. Kalau tak, jangan masukkan. Dia macam tu keadaan dia. Tentang lain arahan yang diarahkan dari masa ke semasa tu, itu antara kita dengan bos. Tu saja. Tak perlu mention dalam tu. Sebab dia tak takluk dalam kontrak kan. Jadi bila cerita tentang kawalan kemarahan, kebetulan pula beberapa minggu ni saya memang dijemput untuk ceramah tentang pengurusan emosi. Sebab kalau kita tengok, semua yang kita buat dalam dunia ni sekarang ni, semua ada kaitan dengan emosi kita. Emosi kita nak marah, emosi kita nak dapatkan sesuatu, emosi kita tak nak jadi macam orang tertentu, contohnya kan. Jadi itu sebabnya setting tu penting. Jadi kalau kita tengok kes peneraan OKU, kita tengok kan, yang kes yang glamour juga kan, popular ni, semua berpunca daripada kegagalan mengelola emosi. Yang baru ni kita tengok kes budak perempuan yang ditikam, kemudian dikelap perut, dibakar kan. Kita fikir macam mana sampai ke tahap tu. Sedangkan yang lelaki tu katanya ada background yang sekolahnya baik, budak baik, tapi terlibat mana? Dia simple je, isu kawalan emosi. Syaitan ni, dia bila bersama dengan orang, bila suruh langgar emosi ni sampai akan melanggar batas tertentu, dia akan bisikkan kita untuk buat sesuatu yang melanggar undang-undang dan batas agama. Dan bila kita dah buat dan menjerumuskan diri kita hancur, syaitan kata, tu bukan kerja aku, dia akan tinggalkan kita. Masa bila tinggalkan kita, masa itulah timbulnya penyesalan. Kenapalah aku buat macam tu? Kenapa dulu aku tak fikir? Masa ambil duit tu sedap kan, kita pau peniaga kan, kita pau orang, tak bukan MPJ lah, tempat lain ni kan cerita. Pau peniaga kita ni, masa tu kita tak rasa apa tau. Masa tu kita tak rasa apa. Tapi bila rumah tangga berantakan, anak bodoh tak tentu arah, ini cakap betul. Masa tu kita tak nak mengakui, kenapa, apa salah aku. Kita tanya soalan yang kita dah tahu jawapan tu dalam hati kita. So perkara ni adalah satu perkara yang memang kita kena ambil perhatian. So bila cerita tentang kawalan kemarahan pula, emosi ni, marah ni saya selalu cakap, malahan saya pernah sebut dengan isteri saya, kita nak marah boleh marah, tapi macam mana cara kita marah? Sebab tak marah bukan orang namanya. Bukan orang. Memang ada time kita akan marah, tapi marah tu tahap mana? Kita tengok Nabi marah tak, saya nak tanya. Nabi pernah marah tak Nabi? Nabi pernah marah. Pernah satu ketika Saidina Abu Bakar datang jumpa dengan Nabi, ziarah. Tengah-tengah dia jumpa dengan Nabi, borak dengan Nabi. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dia kutuknya Saidina Abu Bakar. Macam-macam lah dia kata Abu Bakar macam ni. Sebenarnya Saidina Abu Bakar bangun, dia pandang Arab Badui tu. Senyap Arab Badui tu. Bila Arab Badui tu senyap, dia duduk balik sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Kemudian Arab Badui tu masuk second round, dia kutuk lagi. Dia bangun, dia pandang Arab Badui tu balik. Dia pandang senyap balik Arab Badui tu. Dia duduk, dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum sekali lagi. Tapi bila kali ketiga Arab Badui tu kutuk dia lagi, kali ni dia tak tahan. Kali ni dia bangun, dia balas balik segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada unta sampai kambing, semua sebut. Bila dia dah sebut, tiba-tiba Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Itu makluman semua, kalau Nabi bangun tak bagi salam, itu dah habis marah tu. Habis marah tu. Kita kalau orang bangun kejap lagi, kita tahu nak terkoncing ke, dia ada buat-buat konon sibuk lah kan, konon-konon dia apa, dan sudahnya dia tak masuk terus, contoh kan. Jadi itu kita tak akan cakap, wah dia marah ke apa, kita tak akan cakap macam tu. Sebab kita bukan level tu. Selagi tak sampai penampar kat muka tu, kita tak tahu dia marah betul. Nampak tak? Macam budak tadi kan cerita, sampai tikam, kemudian sampaikan berbunuh-bunuhan, dera, pukul anak atas kesalahan kecil sampai mati budak tu. Maknanya sebab kegagalan mengawal emosi, menyebabkan kemarahan itu menjadikan dia bersifat negatif, bermula dengan sedikit keresahan sehingga membawa kepada aspek-aspek keganasan tertentu yang sangat merisaukan. Jadi jangan marah. Ayatnya, jangan marah, ini adalah merupakan larangan yang diulang oleh baginda Nabi beberapa kali. Di dalam sebuah hadis, seorang lelaki berkata kepada Nabi, berilah aku wasiat. Maka baginda bersabda, jangan kamu marah.
Laki-laki itu mengulangi lagi. Tapi Nabi tetap jawab, janganlah kamu marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tadi bila Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Sayyidina Abu Bakar kata, marah betul Nabi kat aku ni, marah betul Muhammad kat aku ni. Dia kejar Nabi, ya Rasulullah, kau beritahulah aku, jangan biarkan aku terkeliru. Apa sebenarnya salah aku? Dia kata itu. Dan Nabi kata, sewaktu Arab Badui itu kutuk engkau, dan kau bangun, kau pandang dia dan dia berhenti, kau sabar. Tapi kau duduk, kau sambung berbual dengan aku tersenyum, kerana aku dapat melihat seramai-ramainya malaikat yang berada di keliling kamu, yang mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Dan bila kali kedua kamu diherdik lagi oleh Arab Badui itu, kamu bangun dan kamu masih sabar, pada ketika itu kamu duduk, aku senyum lagi kerana aku lihat bertambah-tambah malaikat yang mendoakan kesejahteraan kamu. Tapi apabila kamu bangun kali ketiga dan kamu balas balik herdikan dia tu, kamu kutuk dia, kamu caci dia, pada ketika itu aku bangun meninggalkan kamu kerana aku melihat malaikat tadi meninggalkan kamu dan tempat malaikat tu digantikan dengan syaitan dan iblis yang terus-terusan menghasut kamu. Apa lagi? Kutuklah lagi. Tunggu apa lagi? Jangan biar, tak boleh biar dia ni. Apa dia bagi? Apa tak tinggal, dia kata. Dia akan hasut lagi. Jadi itu yang kadang-kadang bila kita marah, bila malam kita dah sampai kat rumah kan, kenapalah aku marah macam tu sangat tak sepatut aku buat macam tu. Kadang-kadang suami isteri bergaduh pun macam tu. Tu sebab perempuan dia cepat slow. Yalah bang, tahu tak patut buat macam tu kan, kan? Kalau bini kau tak macam tu, memang kesian lah hidup kau. Macam tu lah. Macam tu lah jangan. Macam tu je lah kan. Tapi kalau perempuan yang baik, dia macam tu. Dia akan cepat marah. Dia 4 kategori tau. Cepat marah, cepat sejuk, biasa. Lambat marah, cepat sejuk, tu hebat. Dia lambat marah, mana susah nak marah, tapi kalau dia marah pun cepat sejuk. Ada orang tu pula cepat marah, cepat sejuk. Kejap marah, pergi sejuk balik, cepat marah, sejuk balik kan. Yang paling baik tadi itulah, lambat marah tapi cepat sejuk. Yang paling teruk dah lah cepat marah, lambat pula sejuknya. Faham tak? Dia tengok kita masuk kategori mana. Kita masuk kategori mana? Tanya balik diri kita. Orang lelaki kebiasaannya, walaupun dia bergelar penguatkuasa, walaupun dia bergelar pegawai, kebanyakannya dekat rumah dia sabar. Tapi dia dan biasanya yang sabar, dia tak mengaku dia sabar. Nak beritahu, kalau yang mengaku tu tak sabar tu, kan ada kena sabar. Okey. Jadi hadis Nabi tadi, pesan Nabi tadi, janganlah kamu marah nampak pendek dan ringkas, tetapi mungkin tidak diendahkan, sedangkan pengabaiannya mungkin menatijahkan satu yang besar, kerana marah boleh menyebabkan kita bertindak di luar kawalan sehingga membawa kepada kecederaan, termasuk juga pembunuhan macam saya cerita tadi. Cuba kita fikir kan, tak logik tau. Memang tak logik kita fikir. Seorang mak, seorang ayah boleh pukul anak sampai mati. Kita fikirlah, kenapa sama kita, kenapa macam tu Apa sebab macam tu? Sebab kegagalan mengawal. Saya teringat satu kisah dulu. Kebetulan mak saya terlibat masa tu, mak saya dengan maklum saya. Sebab ada satu kisah di satu daerah ni, seorang perempuan, dia janda dengan boyfriend dia, mendera anaknya sampai mati. Tetapi mendera anak tu macam mana? Boyfriend dia tu, boyfriend mak dia ni, masukkan anak yang umur 4 tahun perempuan ni dalam washing machine. Masuk dalam washing machine, kemudian bila keluar, dia sangkut angkat paku budak tu. Dan apabila jiran-jiran tanya mana anak kau, dia macam jawapan dia macam meragukan. Jadi ada yang terdengar sampailah pada pengetahuan pihak polis datang, pergi geledah, siasat macam something wrong lah. Rupanya jumpa mayat budak ni dah tertanam dekat belakang rumah dia dah lebih 3 bulan. Jadi waktu mak saya dengan maklum saya terlibat untuk memandikan, menguruskan jenazah, dia memang banyak ada tinggal tulang-tulang kan. So susun elok, mandikan juga, kemudian balut, kapankan, kemudian dah siap untuk dikebumikan. Yang menyebabkan mak saya dengan maklum saya rasa sedih tu, sebab ternampak adalah mak saudara ditunjukkan gambar budak ni waktu masih hidup, budak perempuan umur 4 tahun, rambut ikat tepi ni, comel betul. Dekat situ orang cakap ada orang kahwin berpuluh tahun nak dapat anak tak ada rezeki, tapi dia dapat anak macam tu kan.
Jadi inilah keadaannya. Macam kita ingat tak kisah yang masa PKP yang itu, yang mana seorang ibu tergamak biarkan anak dia dulu letak kat keluarga angkat, tak sampai berapa bulan bagi kat mak kandung dia, mati budak tu dalam jagaan. Ingat tak kisah kan? Kita dengar pun sedih. Mak angkat ni sedih betul kan, sedih betul. Itu dengan tahap orang ni melihat tu juga kita heran kenapa jadi macam tu. Punca ni tadi lah, marah. Mungkin kadang marah tu bukan sebab budak tu pun, mungkin sebab benda lain, tapi membawa kepada tu. Jadi kerana marah seorang suami boleh menjatuhkan talak beberapa kali pada isteri dia. Kerana marah seorang perempuan boleh hempaskan barang-barang depan suami dia. Kena marah seorang anak pun boleh derhaka kepada mak ayah dia. Jadi benda ni berlaku. Tu sebab saya tengok ada satu video orang share dekat dalam media sosial. Dia balik dia jalan, dia nampak ayah dia tengah duduk dengan cucu je ni. Dia boleh sepak bapak ni, tergolek bapak dia. Ramailah yang komen, tak ada adab, biadab, neraka lah kau. Tapi saya pula lain pemikiran saya. Pemikiran saya, siapa yang ajar dia ni sampai korang ajar sangat? Mak ayah dia lah. Budak tu bukan tiba-tiba korang ajar sebenarnya. Pentingnya didikan daripada awal dan juga pendedahan daripada awal. Orang yang tengah marah, keadaan tekanan darahnya tidak teratur, jantungnya berdegup kencang, paras degupan jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernafasan menjadi laju serta pendek. Tu yang senang mati tu kan. Dia marah gitu kan. Drama Melayu selalu macam tu kan. Agak-agak episod tengah-tengah tu mati bapak ni. Masa tu bermulalah kesusahan hidup orang tu, kena tekan dengan orang lain. Berebut memang manjang juta-juta, yang menyampah betul aku kan. Kat luar hidup duit tak berapa ada kan, menyampaukan kawan ni kan. Tapi cerita itulah, cerita megah holding saja kan, menyampah ni kan. Orang Melayu berlakon tak pernah macam tu. Dia tengok, kau tengok drama Aku Tujuh tu, rumah besar-besar ambil, tak ada betul rumah buruk ambil sepah ambil, tak ada. Lepas tu nak buat macam mana, hidup kita susah lah. Lepas tu balik kampung manjang kereta BM itulah kan. Saya tak nak sebut habis lah sebab dia tak taja camah kita malam ni kan. Macam tu lah. Jadi otot jadi menegang, paras hormon juga meningkat dan menyebabkan badan kita menjadi lebih bertenaga. Dan ketika itulah urat kita kembang, kita dah marah ni, waktu itulah syaitan masuk. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Dia masuk tu, dia mengalir tubuh badan kita, hilang kontrol. Masa itulah, tu sebabnya salah satu cara kalau marah, daripada berdiri bawa-bawa duduk. Daripada duduk bawa-bawa baring. Tak mau juga baring tu, masuk dalam bilik air, ambil wuduk. Tak mau, mandi terus. Tak mau, mandi pun tak mau, tinggalkanlah tempat yang menyebabkan kita marah. Saya ulang balik. Pertama, kalau daripada berdiri kita marah, bawa duduk. Takut bila berdiri tu penyepak sampai, duduk. Tak mau kat lega, bawa-bawa baring. Baring pun tak mau, masuk dalam bilik air, ambil wuduk. Ambil wuduk tak boleh, mandi terus. Mandi segera, shampoo semua biar tenangkan diri. Tak mau juga mandi tu, sebab patut setan tu, sebab dia daripada api, bila kita kena air dia sereda. Tak mau juga tinggalkan kawasan yang menyebabkan kita marah. Contoh dalam rumah tu tengah bergaduh, panas kan, keluar rumah sekejap. Janganlah keluar sekejap tu sampai 10 tahun pun balik. Jadi itu marah betul tu kan. Jadi bila syaitan mula membisikkan dengan bisikan kejahatan, disebabkan seseorang tidak dapat menahan kemarahannya, maka seorang itu akan melakukan tindakan di luar kawalan, di luar batasan. Saya pergi ke Kemboja Siapa yang ada pengalaman pergi Kemboja? Saya pergi dulu Kembara Korban. Berapa tahun? Saya pergi dalam 3 tahun turut-turut ke 4 tahun turut-turut saya pergi. Sempat pergilah. Saya pergi pakai duit sendiri pergi dulu. Saya tengok rejim Pol Pot ni. Rejim Pol Pot masa dia dera, dia seksa tahanan-tahanan. Dia akan ambil, sebab pada dia waktu rejim pemerintahan itu, dia akan bunuh semua orang yang tak mengikut dia. Cara dia bunuh, dia bawa dia dengan keluarga-keluarga dia sekali bawa. Sebab dia kata kalau kita nak bunuh dengan akar-akar dia sekali bunuh. Dia bawa, dia letakkan kat satu bilik tahanan bawah. Dia ingat nak buat pergi kerja. Dia akan bawa, cara dia seksa tu, cara dia nak bunuh tu, dia bawa dekat satu pokok besar. Saya tengok pokok tu kat kawasan tu. Pokok tu dulu lah, dia kata pokok, masa saya pergi tengok tu dah tak ada lah. Masa dulu pokok-pokok ni dia letakkan speaker. Dia akan pasang lagu kuat-kuat, jadi orang takkan dengar jeritan orang yang kena seksa kat situ.
Cara yang dia seksa, dia tawan bangunan sekolah setiap bilik itu jadi tempat seksa. Yang apa ni, yang kalau aku nampak aku lap 2-3 kali tu, maknanya panas betul lah tu, tak bagi faham je. Jadi makna kata dia bila saya tak apa saja je. Okey, macam tu. Okey. Berapa kali kan buat macam ni, kau tak faham ya? Oh, ambil semayang ya. Yalah, tengah semayang ambil wuduk lagi lah. Jadi dekat bilik-bilik dia tu, seksaan yang dia buat ni kan, okey. Dia letakkan keluarga tau, suami, isteri dengan anak-anak tu dia letak dekat dalam bilik gelap tau. Kemudian bila kau marah ke apa? Jadi bila dia nak seksa tu, dia akan bawa 300 orang satu hari. 300 orang dia buat kat padang ni, bagi pandang kematian ni. Cara dia bunuh orang, dia susunkan keluarga ni duduk melutut dekat bawah ni, adik suami, isteri dengan anak-anak yang besar-besar ni pandang sana. Hadapan dia daripada belakang, dia akan pakai cangkul tu, dia punya belakang cangkul ni yang besi yang keras tu, dia hentak betul-betul kat kepala dia, tepat. Tapi untuk baby, ada yang cakap baby tak, dia kata mesti buang sampai akar-akar sekali. Babynya tu pula ada tukang bunuh dia. Yang tukang bunuh baby ni, dia pegang kaki baby ni dekat pokok kelapa tu, dah siap dah paku je ni, sap macam tu dia buat. So memang kita tengok, ya Allah, betul ke macam tu dia buat. Dan yang pesalah yang buat tukang bunuh baby ni, ada gambar dia masa tu kat situ ditunjukkan. Masa tu dia kena dekat mahkamah antarabangsa lah. Dan dia pada ketika dia buat tu, dia tak rasa apa. Dia tak rasa kesian ke apa, tak ada. Dan semua orang yang mati tu, hati dia tu dikeluarkan buat sup bagi tentera-tentera dia makan. Menyebabkan dia memang tak rasa lah. Lepas tu ada dekat dalam bilik tu, dan satu kelas tu dikumpulkan budak-budak suruh tidur. Kalau tak tidur, dia tembak dengan air. Tembak, lepas tu suruh tidur. Paksa lah tidur, menggigil budak tu. Orang perempuan, dia kata pening kepala lah, sakit kepala, dia bawa dekat kursi macam ni, dia duduk pegang baby. Dekat belakang ni dah siap dah gerudi tu, skru tu, bukan gerudi yang tu, ni manual ni, slow masuk, diikat kepala orang tu, perempuan tu. Kau pening kepala kan, sap masuk, tembus sampai mati. Yang lelaki diseksa pula dalam satu bilik lagi ni, cabut kuku satu-satu. Ada yang sakit sampai pengsan dia akan berhenti, terjaga balik, baru sambung balik. Macam tu lah jahat yang dia buat kan. Jadi tu cakap tu, kadang-kadang kita tengok sampai satu tahap dia tak marah pun dia buat tu kan. Perasaan marah dia pun dah mati dah masa tu, tapi dia buat sesuatu ni berterusan. Itulah kalau siapa yang dia peluang pergi, saya tengok lah, dia ada satu bangunan tu, bangunan yang dia buat macam, saya ingat berapa meter dia buat, tapi dalam tu tengkorak-tengkorak tu, mangsa-mangsa ni. Kemudian adalah satu meja, satu sudut tu, satu meja, seorang orang tua tau, seorang orang tua, dia tengah sign buku memoir apalah pasal kisah Pol Pot ni lah. Kemudian sampak ada satu gambar besar yang mana ada 3 orang budak yang diselamatkan. 3 orang budak diselamat, seorang dukung yang tentera PBB dengan UNESCO masuk selamatkan hari last lah kekejaman Pol Pot tu menjadi gulingkan. Ada seorang tu pegang budak tu dijadualkan dibunuh hari tu. Budak tu terselamat, dan budak tu lah orang tua yang tengah sign tu. Maknanya dia sign lah memori dia, trauma tu tak boleh nak cakap lah kan. Tak apa, saya saja share ni keadaan bagaimana di tempat-tempat lain, keadaan ni macam mana. Jadi apa pun, kalau kita tengok macam mana cara kita nak kawal, nak redakan kemarahan, pertamanya adalah dengan membaca isti'azah ataupun ta'awuz. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang mana kita minta perlindungan daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang kita marah ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, geramnya aku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan baca tu, sebabnya penting kita baca tu, niat nak minta perlindungan daripada syaitan supaya kita tak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Kemudian yang kedua, mendiamkan diri atau tekan butang pause, berhenti.
Dalam hidup ni kena ada butang pos. Kan? Semalam saya berada di Bintulu. Adalah orang komen pasal isu saya turun daripada kereta. Saya nak buka kasut, kemudian saya nak angkat kasut saya, kemudian ada tak apa ustaz, tak apa, yang ni saya simpankan kasut ustaz. Jadi isu benda tu. Kau bayangkan? Jadi isu pasal Samsul Debat tak pegang kasut dia. Sebab memang pembantu ada asisten ni daripada yang Sarawak yang jaga tim saya ni. Memang dia ikut saya, dia jaga memang sambil supaya senang nak balik. Kang ambil kasut tu je. Saya dah tunduk, tak apa ustaz, yang ni saya simpan, tak apa ustaz, pergi je masuk dalam. Ya tak ya juga, aku pun nak bersalam dengan orang pun semua kan. Jadi isu. Bawa lah kasut sendiri. La ilah Allah, adanya pula. Kan? Tapi kalau kita nak marah pun untuk apa? Betul tak kan? Nak marah untuk apa? Ada satu lagi. Saya turun naik kereta Alphard masa tu. Jadi hal pula. Kata naik Azia. Macam mana lah aku nak punggah Azia tu naik kapal terbang. Aku naik kereta kecil salah, naik kereta besar salah. Kan? Salah ke? Salahnya. Kereta Azia tu ada lagi. Kalau rindu sangat nak tengok Samsul Debat naik Azia. Sekarang kereta Azia tu dah cecah 380,000 km mileage je. Nak tunjuk betapa sayangnya saya dengan kereta tu. Saya takkan jual. Kan? Dengan nombor plate SD, nombor rahsia. Kan? Itu. Kan? Lepas tu dia cakap, ustaz ni camah hari-hari dah lah bayar mahal. Allahu Akbar. Kena sabarlah banyak. Tengoklah kita bilik. Kalau lah dia boleh tengok kita camah kat bilik mana, dia katakan percaya Samsul Debat bayar 10,000. Kan? Tengok. Pengarah pun nak menangkup kan? Tapi kita rezeki. Kita syukur aja. Sikit ke banyak kita syukur. Ramai yang tak tahu. Ni saya jawab lah. Ada orang cakap Samsul Debat tu hari-hari masyhur, dia kata kan. Sebenarnya ramai yang tak tahu kenapa saya sibuk camah hari-hari. Ramai yang tak perasan, ada setengah pencamah dia camah agama je. Ada setengah camah motivasi je. Ada setengah camah buat training je. Setengah tu buat camah 3 hari 2 malam, dia buat team building je. Sebab cakap tak pandai sangat, dia buat aktiviti je banyak. Kan? Ada setengah tu pula dia camah tentang tata tertib je. Ada seorang tu camah pasal rasuah je. Ada seorang tu camah maulud aja. Ada tu camah kat masjid, ada tu camah berkitab. Samsul Debat semua yang di atas. Itu masalah dia tak betul, bukan apa sebab tak, bukan banget tak. Saya jadi macam motivasi nak budak sekolah pun panggil saya. Sampaikan satu tahap saya tu penat tu saya share dengan you all semua. Sebenarnya saya terang cakap, saya rasa dulu masa jadi pengarah undang saya rasa penat betul. Hari-hari meeting, ada je benda pressure. Bila bos panggil, nak pula bos kita engineer kan. Bos kita ni pula jenis tahu benda yang dia nak. Kan? So Samsul advice saya, ni macam ni, kenapa macam ni, kenapa kita tak boleh macam ni. Penat tu kerja. Tapi bila saya berhenti kerja, saya buka konsultan sendiri, baru saya faham konsultan ni lagi penat rupanya. Kan? Nak pula saya hari-hari, jadual saya hari-hari, saya tak ada cuti. Bayangkan sekarang cuti sekolah, pencamah lain ceramah satu hari satu je, banyak 2, dia boleh pula relax lah. Boleh seminggu ni nak pergi ni pergi sini. Samsul Debat tak ada, kenduri kenara kena saudara mara pun tak pergi. Pakcik saya meninggal dekat Gombak, punya penuh masa jadual. Saya hanya pergi ziarah malam tu je. Esoknya tu tahlil dengan kebumi dengan kenduri dengan doanya, saya tak apa pergi. Tapi saya pergilah ziarah malam tu pukul 2 pagi pergi jugalah, jangan tak pergi kan. Adik abah saya. Jadi keadaan tu, jadi apa yang berlaku itu saya buat sampai satu tahap saya dah penat dengan nama Samsul Debat ni. Penat tau. Saya dah share lah. Saya rasa penat dengan glamour, dengan apa tu, dengan kau tak senang nak makan kan. Tu sebab saya nasihatkan semua jangan minta jadi popular. Tak usah lah. Kau nak makan pun tak senang tu. Kau nak makan pun kena cari restoran tak ramai orang. Masalahnya tak ramai orang tu tak sedap. Lepas tu sebenarnya saya ambil keputusan itu, kebetulan sepatutnya saya pergi umrah. Saya ambil keputusan saya nak beristirahat. Saya pergi ke pesantren di Jawa Barat di Indonesia. Saya rehat. Sebab salah satunya saya takut nanti saya jadi marah. Satu hal tak? Saya jadi marah kadang-kadang, tak boleh terima kadang-kadang, saya nak marah dengan orang ya. Kadang-kadang orang datang, Assalamualaikum Ustaz, ini Samsul Debat kan? Kau panggil aku tadi Ustaz?
Baru kau nak tanya ni Samsul Debat ke tidak, saya kata. Jadi kadang tak apa-apa dia orang ni. Kan kadang Ustaz, takkan ambil gambar pun tak boleh. Kau tanya pun tidak, kau terus tanya takkan tak boleh. Kadang ada orang macam tu. Dia jenis yang gila bahasa kan. Dia tak apa bahasa. Saya okey je nak ambil gambar, tak ada masalah, okey je. Kan? Okey je. Cakaplah elok kan. Kadang tu saya pergi Singapura, saya pergi ni, tak boleh ni. Dekat Singapura, turun dekat airport, Ustaz TikTok panggilnya. Tapi bila sampai di Indonesia, saya camah di Kedutaan Malaysia di Jakarta, tak ada seorang pun kena aku. Biar betul. Jadi itu sebab saya pilih pergi ke Indonesia. Tenang, rehat, pergi dekat pesantren tu lah yang bestnya apa tau. Minta maaf Pak ya, HP-nya disimpan. Handphone-nya saya tak boleh pegang. Bagi dia. Saya pun dengan senang hati bagi. Itulah momen yang paling tenang dalam hidup. Percaya je kat saya. Hidup tak ada handphone ni tenang. Orang tengok sekarang berapa ramai orang sambil dengan camah sambil tengok handphone je kan. Berapa ramai orang. Berapa ramai orang. Sebab tak bukan salah dia. Kadang-kadang ada isu-isu tertentu kita kena tengok. Bini nak beranak ke, dah beranak belum, berapa cm dah, contohlah kan. Contohlah. Mungkin apa benda ni kan, pahal ni, lepas tu tengok ataupun dia baru post something petang tadi, dah ada like belum. Nyampah pula aku kan. Contohlah. Jadi itu sebenarnya saya nak jawab. Ada orang cakap Samsul Debat ni apa. Tak, sebenarnya saya memang tak pilih. Sebab bila once kalau saya tolak, saya minta tolak, saya tolak yang tu atau tangguhkan, jadual saya akan jadi panjang lagi. Bukan nak saya nak apalah, saya tunjukkan betapalah nak bagi. Sebab saya kena cerita dengan orang MPAJ yang faham. Ni jadual saya bulan ni. Di bulan Jun, Julai, Ogos, September. Tak, saya dah sebut dah, itu saya dah jawab. Tak, kalau kau tak faham memang otak kau tak sampai lah. Ni Oktober, November, termasuk pergi umrah, Disember. Tu sebab saya kata kan, sampai satu tahap sebenarnya saya ingat dan camah saya sebut apa. Sebenarnya dalam hidup kita ni jangan nak kejar kaya. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Berapa baru kaya? Kau orang contohlah kan, kau tengok pegawai, gila lah dia ni. Lepas tu kau mula dah cakap, ni makan duit ni, ni makan nasi. Kita cepat tau menghukum orang tau. So kau macam tu baik jangan jadi kaya. Sebab kita jadi kaya pun orang akan cakap kita. Dan minta maaf cakap, kau kerja dekat MPAJ ni kau takkan kaya, kau berhentilah. Macam tu ke cakap? Tak. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Kalau bagi kau 50,000 seorang, kau banyak, kau cakap banyak tapi kau tak cakap kaya. Bagi 100,000 tak kaya lagi. Sebab benda kekayaan ni subjektif. Ada orang tu garuk kepala, aduh pening kepala aku, kenapa lah duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang tu juga. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Itulah standard manusia yang berbeza-beza. Itu yang bila umum bonus kan, ada benda banyak ni kadang kan sampai tu tahap kan. Tapi tak apa, PBT dalam Selangor steady. MB umum dia dahsyat-dahsyat kan. Okey, tak apa. Tapi makna kata ada setengah orang dia tak dapat peluang yang sama. Tu saya kata tadi. Kalau orang nak cakap Samsul Debat ni masyuk semua, bukan isu tu. Isu dia saya tak rehat. Percayalah saya sekarang ni sangat seronok bila dia Assalamualaikum Ustaz, minta maaf Ustaz, program ni terpaksa ditangguhkan. Alhamdulillah. Seronok betul aku. Boleh aku duduk rumah, tengok TV macam mana kan, lepas tu tidur situ. Tak lelap. Tengoklah cerita. Tahu tak cerita apa saya suka tengok? 911 kan. 911 tengok kan macam mana cara dia orang kerja, macam mana dia orang menyelamatkan orang. Tengah-tengah selamat tiba-tiba dah tidur. Ada penat sangat kan. Lagi satu lagi, saya memang ni malam ni kebetulan driver saya tak balik lagi daripada Sabah. Adik ayah dia meninggal. Dia balik sekejap. Saya baru landing je pagi tadi daripada Bintulu. Saya ke Bintulu, saya turun di Sibu, daripada Sibu ke JKR Sibu, saya terus pergi ke Mukah.
Mukah, terus pergi Berkenu, Balingian, kemudian pergi Berkenu di Miri, patah balik Bintulu, ceramah untuk MLNG kan, kemudian ceramah kat sekolah agama, dan balik pagi ni tak balik rumah lagi ni sebenarnya kan. Jadi memang jadual saya ni lah. Hari tu baru je balik pada Limbang. Dari Limbang pun dah lah 2 kali berterbang, naik kapal terbang kecil yang mas wing tu, yang kipas kat luar, yang panas kat dalam tu kan. Jadi buatlah kan, yang kita boleh buat kita buat kan. Jadi macam tu lah hidup kita. Kerja elok-elok. Sebab kita ni, dalam kerja kita ni, dalam cerita nak kawal kemarahan ni, 5 perkara kena ada. 5 perkara kena ada dalam hidup kita. Pertama, kita kena sabar. Kerja majlis pula kan, orang macam kutuk kita je, nak bagian pelaksana kan, ada je benda tak puas hati dengan kita. Tu boleh cerita departmen lain kan, bantai pejabat kita cakap macam ni, sedangkan kita ni usaha sama. Bahagian kewangan kadang-kadang terasa macam dia paling hebat sekali, konon sebab dia pegang duit. Dia tak tahu siapa yang cari duit, dia tak tahu siapa yang kena maki kat luar untuk demi nak mendapatkan hasil untuk majlis. Dia tak fikir kan. Ada setengah orang tu cakap plan ni, tak, dia tak ada. Sebab dia kata dia jaga projek ni yang banyak pulangan. No, tak. Satu tubuh badan kita semuanya function untuk jadi sebagai seorang manusia. Tak ada cuping telinga sebelah pun cakap, apa mana pergi cuping telinga tu, orang cakap, dia cakap tak sempurna dah. Tangan sebelah tak ada, tak sempurna dah orang cakap. Tapi kita sebenarnya embodied, kata kita ni membentuk satu tubuh badan, semuanya saling memerlukan. Dalam istilah bahasa Jawa tu disebut sebagai reciprocal process, lengkap melengkapi. Lain macam Jawa je kan, macam tu kan, lengkap melengkapi. Jadi itu sebabnya kadang orang cakap macam tu, orang cakap macam ni, ada je benda-benda yang nak cakap dengan kita kan. Tapi pertama sabar, kerja sabar banyak-banyak. Kedua, syukur. Kita duduk malam ni kan, saya tahu ada dalam hati sebut, pahal weh, malam ni ada ceramah pula. Siang tadi kau dengar tak ayat tu? Adalah orangnya yang sebut macam tu kan. Aku tahulah, aku tengok. Kau ingat aku berapa tahun jaga penguasa? Kau buat muka macam mana pun aku tahu kau nak cuti. Aku tahu. Aku tengok macam dah lah tu. Siapa yang jadi PA bos? Yang jaga PA bos tu? Ni CC jaga kan, jaga kat bilik luar kan. Kau orang nak masuk jumpa bos, kau tanya CC dulu, bos okey tak? Betul tak? Dia jadi bilik wahyu ke tu? CC kata macam ni, Chania lah, kalau kau nak minta apa-apa, kau janganlah minta hari ni. Itu dia. Macam tu. Saya yang jadi PA saya dulu, seorang yogis, seorang lagi nama dia Shima yang jaga jadual saya apa semua. Bila orang datang, dia jumpa Shima tu lah. Shima, macam mana macam? Janganlah, tak elok mood dari ni. Oh ya ke? Okey, simpan barang cuti tu. Kau orang bawa file tinggi-tinggi, kau yang aku tak tahu ke bawah tu barang cuti? Aku tahu lah. Bos tahu kan? Tahu. Lepas tu Allah bagi kelebihan kat aku jadi pengarah dulu apa? Sebelum daripada nilai aku nak pergi meeting dekat Seremban, oi, berhenti minum dulu. Berhentilah kau, dah lama tak minum situ. Kau jangan risau, tempat aku berhenti mesti budak puasa di situ. Tak tahu kenapa. Itu dia yang ke-7 ke-8 kau tak tahu lah. Elok dia 8 orang satu van minum situ. Dan bila aku sampai, Assalamualaikum. Salam bos, kita dah sudah ni, air penuh lagi. Apa kau nak takut? Kalau kau memang betul baru nak minum, minum je lah. Silap-silap bos kau bayar. Apa takut kan? Tak, kadang itulah dia. Saya cakap kita kena faham, kita ni membentuk antara satu dengan syukur. Kita duduk dalam ni kan, kita cakap lah, pahala dengan ceramah malam ni, aduh, pening lah kepala aku. Kalau tak buat ceramah tak boleh ke? Buat makan-makan ni kan senang, contoh kan. Tapi itu tandanya apa tau? Itu tandanya kita ada kerja. Kau carilah penguatkuasa, cari pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Tak tahulah sini mungkin okey lah kot. Satu-satunya pengarah undang penguatkuasaan yang sama naik terak, sama pergi operasi dengan budak penguatkuasa, inilah dia orang dah. Sebab saya nak rasa, sebab lagi satu penguatkuasa yang budak-budak bawah ni, dia rasa seronok bila pengarah dia pergi sekali. Kalau pengarah lelaki lah. Okey, alhamdulillah.
Itulah dia. Itulah dia perempuan. Itulah dia perempuan. Jawab, tetap jawab. Tu satu lagi. Aku ugut kau, Aman. Ingat tak kisah dengar. Ingat tak kisah 3 orang dekat padang pasir? 3 orang tu tiba terperangkap kat padang pasir. Salah seorang tu bos dia. Lepas tu dia jumpa satu tu yang tekok Aladin tu. Kita gosok-gosok ni, keluarlah jin tu. Sekarang kamu ada 3 peluang untuk buat permintaan. Bos ni baru nak cakap, saya staff dia. Bahal, kamu nak apa? Kalau boleh saya nak pergi Hawaii. Pum, hilang sampai dah Hawaii. Hawaii. Lepas tu bos baru nak cakap pula, seorang ni, saya. Dia bila dapat kegembiraan dia lupa bos dia. Aku nak pergi ke Paris. Hilang pergi Paris. Yang bos ni bengang sebab dia diketepikan. Apa yang kamu nak? Saya nak dua-dua tu balik sini balik. Kau gelak boleh gelak, tapi kalau bos tak nak bagi cuti, memang dia confirm, dia buktikan. Kau main-main. Kan lah, macam tu lah. Contoh lah. Tak, sebenarnya betul. Sebenarnya kita kena syukur kita ada kerja. Orang kat luar sana tak ada kerja. Ramai yang tak ada kerja. Malahan di Majlis Seremban dengan Majlis Pemandang Nilai, kita ada satu polisi masa kita dengan YDP, kita dengan Datuk Alim dulu. Sebab kita tengok yang mohon ke jawatan tu semua layak. Lepas tu bila kita tak panggil interview, mulalah keluar tomahan, ada orang dalam tu. Kita ni siapalah, memang kau minta lah, kau takkan dapat punya. Wahal dia tak tahu dia tu tak layak. Ada orang yang terlalu bagus lah. Jadi apa kita buat? Kita suruh dia lari 2 round dekat Stadium Farui. Semua jawatan, termasuk jawatan ke pembantu takbir, termasuk jawatan merenew bangunan, semua kena lagi. Sebab kenapa? Ada rasional dia. Sebab ramai pekerja-pekerja, terutama yang muda-muda, yang berumur 30 tahun dan ke bawah, paling tinggi sekali MC. Sakit, nak matilah, buat pinggang beralih lah, apa semua macam-macam. Siku tak cukup, gegenang telinga hilang. Kritikal, memang masalah betul. Sedangkan masa minta kerja dulu dia sahkan sihat. Dah. Ini satu lagi perangai korang daripada dulu. Asal sebut nama orang. Sebutlah nama kau. Kan? Macam itulah. Jadi makna kata tu antara yang kita buat lah dulu kan. Sebab bagi semua lagi baru dia tahu. Siap ambulans tau, parking dekat luar tu, siap buka pintu. Orang tu lagi orang pertama, dia sendiri masuk ambulans. Nak tercabut jantung ni. Syukur banyak-banyak kita ada kerja. Syukur kita ada kerja. Syukur malam ni walaupun macam ni simple-simple dapat jumpa Samsul Bab. Okey tu. Kemudian yang ketiga, percaya pada hikmah. Kerja teruk-teruk, kita kan kadang ada yang dalam ni, saya tengok muka macam tu, muka tak puas hati. Aku kerja teruk-teruk pun bos bukan bagi aku, pun naik pangkat. Yang dapat APC dia juga. Aku ni memang tak layak kot. Apalah. Contoh kan, dia sebut macam tu. Bila sebut macam tu, saya nak tanya satu rasa-rasa kita boleh dapat tak? Kau takkan dapat bila kau cakap macam tu. Satu benda kena cakap, kenapa kau tak dapat? Allah belum tulis kau dapat tu. Dan bila orang petikaikan, kenapa dia boleh dapat? Kita selalu cakap, macam mana dia boleh dapat? Kerja tak apa-apa, dia boleh dapat. Cuba kalau kita yang dapat, orang cakap macam tu, apa perasaan kita? Betul kan? Kita ada 5 benda yang kita nak dalam hidup kita. Saya bagi kita cara fikir, nak betul cara fikir. Kita ada 5 benda kita nak dalam hidup kita. Cuba bagi apa 5 benda kita nak. Sebut je, tak kisah apa dia. Pertama nak apa? Tak, dalam dunia ni lah, benda yang kita nak dalam dunia apa dia?
Duit, nak duit banyak lah. Lagi? Yang baik lagi? Nak apa? Okey lah. Nak apa? Nak rumah besar. Okey lagi apa? Kena kereta besar. Okey lagi? Cuti rehat apa? Tak, teruk sangat ke dia bekerja sampaikan dia macam tu? Tak. Aku tanya teruk sangat ke kau kerja? Dengar camah pun bersandar, salah kau. Simple lah. Contoh. Oh, tak, kontrak. Berapa ramai kontrak sini? Okey, siapa nak jadi pemandu Samsul Debat? Tetap. Tak ada lah. Gurau. Tak macam ni. Saya dulu jadi penolong pegawai undang-undang dulu. Bawa kes-kes mahkamah. Kontrak juga. 3 tahun kontrak. Hampir betul bos ni aku cakap. Aku bawa kes mahkamah untuk dia ni berapa banyak ni. Paling tinggi dalam Negeri Sembilan aku bawa kes mahkamah tu. Semua kes orang tak pernah bawa, aku bawa tu. Kan? Lalah dia dapat offer untuk jadi macam jadi penasihat, jadi penasihat agama untuk satu badan dekat luar. Satu NGO kat luar tu untuk datuk seorang datuk ni minta jadi penasihat agama. Saya pun cakap, macam mana bos? Dia offer bagus ni. Bos rasa macam mana? Baru nak bagi tetap kat aku. Saya pun terimalah tetap. Tapi dalam tetap tu, sebab fikir-fikir balik, betul juga. Dia bos nak nasihat tu. Kau kerja sana betul lah dia bayar tinggi, tapi sara hidup pun tinggi weh sana. Cik dia kan. Baik kau senyap lah. Tahu pula kau. Kan? Tapi tak lama tu saya dapat offer pula. Ada jawatan baru dibuka untuk mencari pengarah undang-undang. Saya try dekat tempat lain tu yang saya dapat tu. Lepas tu dia tak nak nampak sangat dia nak ambil saya. So dia merge kan lah dua-dua tu jadi bandaraya. Kan, tapi masa tu saya ambil keputusan, saya bersara lah. Sebab masa tu kenapa salah satu sebab saya bersara, salah satu sebab kerana saya dah tak tahu mana satu part time. Terasa macam jadi pengarah tu pula part time. Ceramah banyak sangat dah. Sampai bos Datuk ADP kata, pergi je lah. Dia sign je kebenaran untuk pergi ceramah kan. Lepas tu dah mula pula ada orang buat aduan dekat Institut Integriti. Samsul Debat ni masih bila masuk pejabat kan, sebab asyik ceramahnya. Petang semalam pun saya nampak dia ceramah dekat dalam TV. Itu rakaman. Bayangkan tu. Tapi kita jawab lah. Kita jawab je. Tapi saya pun fikir tak sedap, tak nak menjadi fitnah. So saya pun ambil keputusan bersara kan. Tapi you all yang bekerja ni maintain lah. Jangan risau. Kontrak di majlis ni sound lebih hebat daripada tetap sebenarnya. Jap. Siapa yang kerja kontrak, kau jangan lupa tau, masa kau minta kerja dulu apa niat kau dalam hati. Kau cakap apa? Dapat kerja ni jadilah, aku tak nak fikir apa dah. Dapat kerja kau cakap pula, tiba-tiba kau cakap lain. Bila nak tetap? Majlis tawarkan kau kerja kontrak kan. Tu sebab gitu ramai orang perasan tak ada orang marah saya bila saya tegur doktor. Pasal doktor yang piket mogok pasal kontrak kan. Saya cakap staf majlis berapa puluh kontrak. Ada yang sampai 23 tahun kontrak. Yang kerja dekat bahagian landscape tu. Ya Allah Akbar. Yang pakar apa? Kuman dengan apa benda lah. Yang jaga baja dengan apa tu. Ya Allah Akbar, macam mana 25 tahun, 30 tahun kontrak. Lala baru dapat tetap. Dah tua dapat tetap. Tapi you all, saya doakan taklah sampai macam tu. Mudah-mudahan. Kau kena faham tau, PBT ni nak jawatan tetap macam minta sedekah dengan JPA, kau faham? Ni live ni aku cakap. Betul. Bukannya orang tak nak bagi kau, jangan marah pengarah, jangan marah WDP. Kita dah mohon. Tapi bila kita submit, boleh kita kalau dengan syarat jumutkan ini. Dia pula suruh kita jumutkan ni. Buang pula jawatan ni. Kau tengok dekat federal berapa banyak jawatan kau bagi?
Cakap betul, cakap betul. Nah, macam contoh PBT kan. Kita tengok, kita ada 3 lapisan kerajaan. Satu kerajaan pusat, ayat nada dah lain. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Dalam 3 jenis kerajaan ini, yang paling orang kena beri perhatian kerajaan tempatan. Sebab dia paling dekat dengan rakyat. Dulu kita ni tak ada beri peranan. Bila dah teruk, bagi kat kita. Contoh, bangunan strata. Bangunan strata title ni, bangunan yang ni banyak payah nak maintain ni, dulu bawah siapa? Bawah PTG. Bila pening kepala bawah, tolak kat PBT. Macam tu lah kerja. Oh, sampah ni teruk lah, PBT tak naik pump. Oh, buat penswastaan. Buat penswastaan, lagi baik ke apa? Majlis juga cover dengan kontraktor dia. Macam tu apa? Banyak lah isu dia. Kan kalau saya nak uraikan, saya kalau jadi Datuk Bandar, tak sama kat ceritanya kena minta dengan JPA kan. Tak, serius. Macam kau marah kan. Tak, tu saya cerita. Jawatan kontrak majlis memang nak sambung kontrak kau, melainkan kau yang tak nak. Tu je. Dah lah sambung kontrak, dapat pampasan nak tu. Dapat pampasan ke tidak cakap? Yang tetap tak dapat pampasan, nak buat loan boleh, ada bank rakyat yang boleh bagi, bank rakyat khusus untuk kontrak dekat cawangan sana. Tahu dah. Kau dah pakai dah kelebihan tu, kau petikan lagi nak bila kontrak. Faham tak? Iya, satu je lah, jaga je perangai, kerja lah elok, tu je. Syukur. Ketiga, hikmah, ada kebaikan-kebaikan Tuhan nak bagi kat kita, kerja je. Yang keempat, redha. Ujian biasalah, dia kerja majlis, tiba-tiba nama naik, kena kerja pula malam ni. Aduh, berapa banyak aku. Dah, saya simple je. Bos boleh nampak lah siapa yang gemar mengelak overtime, siapa yang tak nak overtime. Saya simple je. Siapa tak nak overtime, tolong tulis. Saya memang tak nak overtime, tolong tulis. Tulis surat beritahu kau tak nak overtime. Tak, kita takkan ambil tindakan tertib. Saya buat macam tu. Siapa tak nak overtime, tulis tak nak overtime. Saya kata, bila kau tak nak overtime, tapi bila orang lain claim overtime tinggi, kau jangan bising. Dia tak buat overtime. Oh, claim dia tinggi weh. Kau tengok claim dia berapa, apa benda ni? Orang yang bercakap tu tak nak buat overtime, tapi petikai orang lain overtime tinggi. Itu masalah dia. Orang lain tak, weh, siapa boleh ganti aku? Dia kat ganti kau. Kan? Itu contoh lah. Benda ni berlaku di banyak PBT kecuali MPJ. Ya, ada. Cover saya siap. Hikmah, redha dengan ujian. Ujian akan datang dalam hidup kita, tu biasa. Tiba-tiba kena macam ni, tiba kena macam tu. Lepas tu ada peraturan baru pula macam-macam dan sebagainya. Dan begitu juga yang kelima, ikhlas. Ini penting. Bekerja ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Sebab macam saya fikir-fikirlah balik kan, masa saya kerja dulu, kenapa lah di saya sebagai pengarah tu, saya tak tahulah puan apa nama tadi? Marlina. Saya tak tahu apa masalah dekat majlis kadang-kadang. Bila time khusus, bila lawatan luar negara, banyak pengarah tu yang kena pergi. Ya aku Samsul tunggu pejabat, nanti ayah saya. Oh kena. Kan kalau pergi Melaka baru hantar aku apa benda. Iya tak saya fikir dulu lah. Tapi sekarang bila saya dah berhenti, saya dah bersara, rupanya Tuhan bagi peluang tu lagi besar. Berebut-rebut pula orang nak bawa kita keluar negara. Letak muka ke Balkan. Mereka pergi Turki kan, pergi Indonesia, pergi sebab kadang-kadang kita gemar petikai, sedangkan Tuhan ni kalau ditulis belum rezeki kita janganlah mengungut. Mengungut bukan cara dia. Sebab tu saya kata tadi, saya tanya, apa kita nak? Ada orang dia nak duit, ada orang dia nak rumah besar, ada orang dia nak pangkat tinggi.
Ada orang dia nak motor besar, tu cita-cita dia. Ada orang tu kalau boleh dia nak apa, mungkin dia nak apa lagi, dia nak isteri. Dia kata sebut tadi, dia sebut jumlah, saya tak nak sebut apa-apa lah kan. Tapi semua yang kita nak ni satu benda je. Kalau saya kata ada satu benda Tuhan tarik, lima-lima ni tak ada makna. Contoh minta maaf kalau siapa yang terkena. Contoh Allah cabut nyawa mak kita, contoh. Benda-benda ni dah tak seronok sangat dah. Tanyalah orang yang raya baru ni, mak dia dah tak ada, tanya lain. Ayah dah tak ada pun lain. Mak ada tapi sakit, masih lagi okey, percayalah. Tapi bila dia dah tak ada, kita dah hilang kota satu doa yang sangat penting untuk kita. Tu sebab saya kata hati-hati dengan benda yang kita nak. Kadang-kadang satu lagi perangai manusia ni, kita dah dapat kerja, kenaikan gaji tiap-tiap tahun, contoh. Kemudian kita dah boleh lah nak buat kerja lebih sebab nak cari duit lebih sikit, dapat overtime, okey. Tapi ada satu benda yang kita nak, contoh tak dapat APC. Kita merungut, sedangkan dalam 5 benda tu 3 Tuhan dah bagi kat kita. Kadang-kadang Tuhan bukan tak nak bagi, ada sebab Tuhan tak nak bagi. Mungkin Tuhan tak nak bagi sebab dia tahu kau macam mana. Bila kau dapat naik pangkat, kau memang nak balas dendam kat orang. Ada orang macam tu. Ada dalam majlis kau akan jumpa perangai manusia macam tu. Naik pangkat, dia lupa dah janji daripada kawan-kawan dia dulu nak buat apa. Naik pangkat, dia balas dendam kat kawan-kawan dia. Ada orang macam tu. Tapi Tuhan tak nak bagi supaya tak nak kita jadi macam tu. Sebab ada sangat dia tahu, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tuhan tak bagi kau bini 4 sebab mungkin sebab kau tak mampu. Yang tadi sebut dah bini 4 tadi kan, dia cakap berani lah, tu pun suruh belakang bini 4 apa bondo kan. Kalau berani angkat tangan, bini 4 cakap. Tak ada dah. Dia bukan takut bini menakutkan. Tak, itu perkara tu. Saya kata 5 ni kena ikhlas, ni satu benda yang sangat hebat. Ikhlas ni kita tak pungut, kita kerja dan kita serah kepada Allah Ta'ala. Percaya cakap saya, barang siapa yang bekerja, barang siapa melakukan sesuatu mengharapkan pengiktirafan dan ganjaran manusia, dia akan kecewa. Percaya cakap saya. Minta-minta lah aku buat ni, aku dapat naik pangkat. Kau takkan naik pangkat, tengok. Bila kau letak macam tu, minta-minta lah aku buat ni, aku dapat ni. Minta-minta dia nampak aku kerja ni, mesti dia akan bagi aku ni. Sekali tak dapat, kita marah. Tak gunalah, dia tu tak boleh pakai lah, kita marah. Sebab kebergantungan pada manusia. Kemuliaan seseorang insan, Nabi pernah sebut kemuliaan seorang insan terletak kepada dapatnya dia bangun malam untuk beribadah, dan keperkasaan seorang insan apabila dia tidak bergantung kepada sesama manusia. Itu maksud dia. Kena faham. Minta-minta lah dia bagi aku naik pangkat, tak dapat. Tapi kita kena ingat, kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi kita benda lain. Tuhan bagi kita dapat isteri yang baik. Tuhan bagi kita dapat suami yang selenga tapi pandai bergurau kan, contohlah kan. Tak apa-apa lah lelaki aku ni, tapi kalau dia tak ada, sunyi pula rumah, contoh. Tak, kau orang ni aku cakap jangan sebut nama orang. Ada je benda nak sebut nama orang kan. Tuan kata kita ni dalam hidup ni kena belajar. Bila ikhlas, Tuhan bagi lagi. Ingat tak dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah bagi tahu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah bagi tahu, siapa syukur Allah lipat ganda lagi. Macam-macam kita dapat. Syukur je. Aku kerja ni ikhlas. Kan? Tu yang saya kata, ada seorang staff saya dulu masa saya kerja Seremban, masa saya jadi penawar pegawai. Entah macam mana satu malam tu saya tertinggal barang. Aduh, nak pergi ambil. Saya pergi dekat office, saya masuk dia tengok, terang pula. So nak buka lampu, naik lift tu, terang office aku ni, siapa ni? Pukul 9 lebih ada seorang staff saya, nama dia dah mention lah, nama dia Encik Aziz bin Mat John, nama sebenar.
Cik Aziz bin Mak John ni masa ni dia dah nak bersara. Saya tanya dia, Cik Aziz dah pukul berapa dia tak balik ni? Saya biasalah tuan, saya memang hari Senin sampai Jumaat, kalau saya tak ada apa, setiap hari memang saya akan overtime. Daripada pukul 5 petang tu saya akan overtime sampai pukul 10 malam setiap hari dalam 2 tahun ni sebelum saya pencen. Ui, banyaklah overtime. Tak adalah, saya untuk 2 tahun ni saya tak claim. Dia tanya apa pula? Dia explain kat saya dah tak tahu dah tuan. Pertama saya tak tahu macam mana cara nak balas balik jasa tempat kerja saya ni. Mungkin ni salah satu cara saya nak balas jasa balik. Dan yang kedua, mungkin ni lah cara saya nak cover balik mana saya terkurang dulu. Mungkin saya terkurang dalam bekerja. Ni lah cara saya ganti balik. Kau cari kat punya majlis tu, kebanyakannya tak buat tapi claim. Ini dia buat dan dia tak claim. Dan dia, alhamdulillah, Allah bagi dia anak-anak yang cerdik, dia bagi keluarga yang bahagia. Saya ingat saya jumpa dia last 2 tahun lepas ke, sebelum PKP saya pergi dekat kedai aksesori tu. Saya nak suruh lekat ni je, lekat Rotek apa tu kan kedai aksesori tu dia buat tu kan, kemas lah sikit kan, kita buat kan terbuka kan. Saya nampak dia bawa kereta Proton lama tu, Sagai Robek tu, dia nak tukar seat tu, nak suruh jahit seat baru je. Kereta dah lama dah tuan, okey je, happy je saya tengok dia tak ada kusut-kusut, tak ada apa, tak ada, happy, tenang hidup dia. Kita ni tu sebab kata jangan nak kejar kaya hidup kita. Macam saya kata tadi, kaya pun subjektif, tapi kejarlah bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Begitulah kerasnya takdir. Macam tajuk drama kan. Macam adalah. Jadi mana kata dalam hidup kita ni ikhlaskan hati. Jadi tang marah, saya rasa saya tak nak cerita banyak lagi sebab saya dah ajar tentang sabar. Tapi boleh cerita bab integriti. Dalam bab integriti, please lah, cukup-cukuplah orang kaitkan kita dengan benda-benda yang ni. Kita memang paling terdedah dengan benda-benda macam ni. Kerja PBT dekat dengan peniaga tu, sebabnya orang datang kuning, takkan tak boleh settle, takkan benda macam ni tak boleh ni. Ada setengah orang dia akan nampak benda tu sebagai satu peluang, tapi jangan kita buat. Sebab apa? Sebab Nabi dah ajar kita, cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Tapi kalau kita cari kat tu, percaya dia tak akan cukup. Malah sampai satu tahap dia akan merosakkan kita dan menjadikan kita rasa menyesal dengan apa yang kita buat. Cuba kena hati-hati, cari rezeki yang halal. Dan begitu juga Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Jadi kalau kita kata 2 lembah tau, bukan 2 bank tau, 2 lembah emas berapa banyak tu, dia kata akan minta kat lembah ketiga. Macam tu sifat manusia, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar kita, manusia yang paling kaya sebenarnya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu sebenarnya yang kita nak. Bila kita syukur, kita rasa cukup lah. Alhamdulillah, aku ada rumah, aku ada keluarga. Alhamdulillah, aku kerja dekat PBT. Seronok kerja PBT ni. Sebab tu ialah tempat kita akan pergi sepanjang hayat kita. Sebab dia close service. Orang lain kejap hantar Terengganu, kejap hantar Pahang. Anak pun dah ada 18 grup WhatsApp. Sebab setiap sekolah tu ada grup dia kan, alumni sekolah ni, alumni sekolah ni. Siapa yang anak askar dia tahulah. Kejap sana, kejap sini. Yang khususnya pegawai lah kan, kejap sana, kejap sini. Kita kerja PBT stable, situ je tempat kita. Ada orang sarankan untuk buat pertukaran yang ampang, pergi semban-semban, tak akan berlaku lah tu. Kau ceritalah macam mana pun kan, macam-macam peraturan nak diperkenalkan. Tapi sebenarnya itulah kita syukur. Dan kerja kita sebenarnya nak ikutkan tak banyak kalau ikutkan, tapi tanggungjawab besar. Sikit silap viral sekarang, sikit viral. Ada je nak jawatan presidenan macam ni, ni tak betul. Ada netizen ni memang kejam. Dia kalau dia nak
Terutama netizen yang tak tanggungjawab lah. Netizen yang baik ramai juga, tapi kadang netizen ni macam ni, kadang dia saja je, dia nak cari bahan baru boleh jadi cerita, dia jadikan konten, dia nak jadi FYP, dia nak jadi tular benda tu jadi trend, dia nak benda tu. Tapi hakikat dia simple je. Hakikat dia, kita ni bekerja tu yang penting kita tahu stand kita kat mana. Jaga maruah kita, jangan biar orang pijak maruah kita. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga standard kita. Jangan kita pula minta limau kat Cina tu bila time raya Cina. Tak ada limau kata ni, kau pula tanya apa masalah kau? Melambat tapi berjalan tu tak berbeli kat orang kan. Satu kotak tu jatuh RM5-6, dia kau boleh bawa balik. Kau sibuk minta dengan orang, kenapa? Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Kalau kena baham harimau standard lah, dia mati kena baham harimau. Besar ke harimau tu? Besar juga. Steady dia walaupun mati. Ini kena gigit anjing, melupur-lupur langsung mati apa? Janganlah bagi malu company kan. Itulah hayat dia. Jadi pesanan saya dalam bab ni, dalam bab integriti ni, kena belajar bersyukur. Sebab once kita terbabit, kita tak ada, susah nak jumpa jalan keluar. Kebanyakannya tak jumpa. Sebab orang yang memberi pada kita, dia akan pegang tengkuk kita sampai pencen. Kita nampak muka dia, alamak dia ni lah, duit dah habis. Kita kerjakan duit yang dia bagi. Kita pandang dia, alamak, dia akan rasa bersalah. Yang dia pula, macam Aisyah kasih duit mah. Macam apa? So, jangan terbabit sama sekali. Itu saya pesan. Biar sikit tapi cukup. Arwah abah saya dulu, masa nak masukkan duit untuk anak dia ni kat UiTM, dia pergi dekat Maybank Seremban, dia nak masukkan duit, dia bank in berapa? RM50 duit belanja. Dulu RM50 boleh tahan sebulan. RM50 dia bank in. Dia pergi kat parking motor dia dekat belakang. Sampai kat motosikal tu ada orang lari, dia kejar. Dia lari, yang orang yang bawa, orang lari bawa beg tu, dia langgar arwah abah saya, dia jatuh dengan beg-beg tu, jatuh terbuka. Dan kemudian dia lari, dia tinggalkan beg tu, dia tak kejar, tak bawa beg tu dah. Kemudian yang kejar tu terus tangkap beg tu. Dalam beg tu penuh duit. Dia cakap dengan arwah abah saya, dia kata, "Pakcik, kita bagi dua." Dia kata. Tapi arwah abah saya kata, "Kau dah ambil, kau ambil lah." Abah saya start motor balik. Masa tu lah mak saya bising, "Kenapa abang tak ambil bang?" Bukan bising lah mak saya, "Kenapa tak ambil?" Arwah abah saya jawab satu je. Dia kata, "Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak?" Itu jawapan. Macam tu lah kita fikir. Kita kerja majlis, buat benda baik tau. Pelesenan, nak mudahkan orang berniaga, nak melicikkan urusan peniaga. Ada orang kita ni dia lain. Orang kita ni dia lain. Bila ada signboard dia larang berniaga di sini, bawah tu dia berniaga. Saya dulu kan ada satu kes yang paling pelik lah. Wah, tak apa. Bayangkan pusat kita semula yang ada tong kaca, plastik, kertas, dia boleh keluarkan tong tu, dia ubah suai benda tu jadi gerai dia. Jadi gerai dia berniaga. Kita pun bagilah notis. Biasalah jatah bangunan, bagilah notis, perobohan lah, apalah. So jadikan balik macam biasa. Mula notis 30 hari, lepas tu notis 14 hari, lepas tu 7 hari, lepas tu serta-merta. Macam nak auto sangat dah ni. Lepas tu budak-budak tanya saya, "Macam mana bos, kita nak pergi apa tak?" "Kita tak apa, kita jangan untung, kita rampas barang-barang dia." Susunlah tim nak pergi. Besok nak pergi tu dia boleh panggil YB kawasan rasmi kan gerai dia. Itu lagi kreatif tau. Kita pun fikir, jangan ada sesiapa yang dengki dengan orang peniaga. Kita harus mempertahankan hak keistimewaan peniaga.
Sekarang tertekan. Apa benda kau ni? Ahli majlis, wakil rakyat, kau jadi pemudah cara, ajar masyarakat ikut peraturan. Aku ni bukan aku risau tengok respon kau ni. Tak, itu yang saya tegur dekat Putrajaya. Kau ajar satu Malaysia ni suruh ikut peraturan. Dekat Putrajaya pun ada tu traffic light depan apa tadi aku tengok tadi. Belok aja ke kiri kalau tak ada kenderaan. Nampak apa benda traffic light macam tu. Nampak tak signboard tu? Belok kiri kerana tiada kenderaan. Aku try buat kat Kuala Pilah. Kena saman ke tu? Macam mana tu lah. Jadi kadang-kadang orang ni silap. Kena tahu ahli majlis angkat sumpah sepatutnya jadi pemudah cara, bukan kau pilih side kan? Tu sebab ahli majlis masuk mesyuarat bukannya masuk lenggang-lenggang, oh ni lampu tak menyala kat sini, jalan berlubang. No, kau masuk mesyuarat bentang paper apa kau nak buat kat kawasan kau. Itu fikir macam mana nak develop. Itu sebenarnya. Tapi lah nak buat macam mana, kena buat seminar khas untuk ahli majlis. Saya dah buat dah. Saya buat di Kelantan, saya buat di Terengganu, dan sebab Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Tapi saya tengok kat belakang tadi bukan kosong kan. Ikut agenda lah Memang agenda dia untuk penceramah air kosong tu. Tak adalah. Tak, saya saja. Kejap lagi. Dan nak habis dah ni. Jadi mana kata kadang peranan-peranan ni kita perlu sedarkan. Jadi apa-apa pun balik pada ikhlas. Ikhlas nanti kita Tuhan akan bagi macam-macam. Kadang tak datang Allah tak apa, datangkan rezeki pada jalan yang tak disangka-sangka. Tiba tak nak terfikir pun dapat ni, dapat tu, dapat ni. Sebenarnya kita yang kena tengok benda tu. Jadi dalam bekerja, dalam bab integriti, nombor satu kejujuran mustahak. Jujur, jangan tipu klaim. Sebab kena faham tau, klaim ni bukannya nambah pendapatan kita. Kita cuma cover sebahagian daripada pendapatan yang kita dah keluarkan. Perbelanjaan kita dah keluarkan tu Macam contoh, kita klaim tinggi macam mana pun tak boleh lebih daripada 1/3 gaji. Macam pengarah lah, kelayakan hotel berapa je kan. Kita berapa kelayakan hotel berapa? 120 tu berapa? Tak ingat lah. Katalah kita letaklah 1,5, katakan 1,5, 44, 48, sangat lebih kurang macam tu lah. Tapi hotel kat luar sana, kalau kau nak dapat 1/8, kau dapat kapsul, kau dapat hotel bajet kan. Jadi boleh tak kita nak ambil hotel yang selesa sikit? Sebab ada orang memang tak boleh tidur. Bayangkan kadang dapat hotel yang tak ada tingkap ni, kata kan, dia apa, claustrophobic apa benda lah. Tak kisahlah, dia terkurung, dia rasa terkurung dan dia trauma benda tu. Jadi dia tak boleh tidur, dia macam tu tak boleh tidur. Jadi dia kena ambil bilik yang tak adalah teruk sangat, ambil macam Meridian macam tu lah kan. Marriott macam tu kan. Tak, bilik dia boleh ambil, dia ambil, tapi klaim masih lagi tak boleh lebih daripada kelayakan. Itu aja. Macam kita klaim mileage kan, naik motor berapa sen 1 kilometer? 50 sen, tengok grade kan, 50 sen. Tapi katalah klaim kau tinggi berapa, tapi wear and tear motosikal kau tu, kau tukar tayar botak, kau tukar dia punya rantai sprocket, lagi besar lagi daripada apa yang kau dapat. Itu cerita dia. So janganlah tak berbaloi pun. Untuk rezeki tu dah lah kau tipu, kau dapat duit, kau bawa balik bagi makan keluarga, jadi daging, tak berbaloi.
That's why ni pesan betul-betul ni, tolong jaga integriti. Tolong jaga. Jujur. Kedua, amanah. Tolong jaga amanah kerja. Jangan buat benda yang tak disuruh. Jangan buat benda yang melanggar syariat dan undang-undang. Jaga. Yang ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham, perempuan? Kongsi benda-benda baik, manfaat, sedekah, itu maksud saya. Jangan sangka buruk, tak baik. Jangan tamak. Kedua, jangan sombong. Jangan sombong-sombong dengan orang. Tak ke mana kita dengan kesombongan kita. Tak usah lah. Orang yang sombong-sombong ni, Tuhan tunjuk jalan keluar kat dia, tengoklah. Dia berlagak dengan jawatan. Ada orang kat luar tu berlagak dengan jawatan. Bukan jawatan dalam kerja lah, jawatan tertentu lah. Tiba-tiba hilang jawatan. Tiba-tiba orang tak pilih dia. Tiba-tiba orang buang dia. Nak cakap apa? Itu bukan kerja manusia, itu kerja Allah Ta'ala. Allah susun dah. Jangan sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan cubaan. Kena mula balik semula ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Puan Malina dia suruh aku start balik, tak. Macam tu lah. Jadi mana kata dalam hal ni, jaga hubungan. Jangan tamak, jangan sombong. Ketiga, jangan dengki. Nampak orang dapat sesuatu, kita tak puas hati. Jangan. Itu bukan cara kita dalam Islam. Orang dapat kegembiraan, kita happy sama. Itu sepatutnya. Kalau orang dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengki ni, apa panih mana ni? Dia bagi haba apa tu? Oh, terbalik kan macam-macam lah kau ni. Okay, dah rosak tak apa. Tak ada hal. Dah belah sini pun okey ni. Kejap lagi aku beralih lah dekat situ. Jadi yang ketiga, dengki ni. Apa maksud dengki sebenarnya? Dengki, kalau kita faham maksud dengki ni macam ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu. Jangan dengki. Orang tu dapat anugerah Bismillah, alhamdulillah, rezeki dia, alhamdulillah. Tahniah cakap dia. Dengan dia dapat baby ya. Yang keberapa dah ni? Ke-8. Woi, rajin. Macam tu lah. Kau lambat lah kan. Kemudian apa? Seterusnya macam saya kata tadi, sentiasa percaya ada sesuatu Tuhan nak bagi di sebalik satu perkara kan. Contoh, mungkin Tuhan tak bagi kita kaya, Tuhan tak bagi kita duit banyak, tapi Tuhan bagi satu perkara yang paling penting kita kena ada, iaitu berkat. Berkat tu penting. Keberkatan dalam rezeki. 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi pada orang yang rezeki tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Seumpama meminum selautan air tetapi dahaganya tak hilang. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Tu pun tanda keberkatan rezeki. Happy je balik rumah. Tak ada syik gaduh, sikit gaduh. Apa masalah pun tak tahu lah kan? 3 kali kahwin macam tu kat masalah dia. Ada orang macam tu, cerai kahwin kan. Jadi tu yang kedua, rumah tangga rasa bahagia, happy je, nak balik rumah, tak sabar nak balik rumah, happy. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Tengok anak konvo menangis, ya Allah anak aku konvo tadika kot. Tapi dia boleh menangis tu, ya Allah anak kita bah, kata. Tak apalah, tapi nak tunjuk itulah tahap happy-nya kita. Itu baru konvo tadika, belum konvo universiti. Faham tak? Yang keempat, dengar ni, suasana tempat kerja, suasana kejiranan kat rumah kita
kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Tu tanda berkat rezeki. Kan pejabat ni kan boleh gurau sana sebut nama dia ni, kau ni mana, itu tanda berkat ni. Kemudian apa? Seterusnya kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak ngaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang keenam, rumah kita sering kali diziarahi tetamu. Tu juga tanda berkat rezeki. Tapi itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak termasuk. Itu kau yang order, faham? Ya Allah bang, berkat rumah kita bang ada. Itu kau yang order, faham? Dan yang ketujuhnya apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam saya kata tadi, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan yang terakhir sekali saya nak pesan, dalam hidup kita ni, dalam organisasi kita ni, kita kena bekerja sama. Salah satu sebab bos buat ni program macam ni, kena buat program ni, ada sebab nak satukan hati-hati kita. Duduk sekali, kita rilis, kita apa, happy-happy, panggil penceramah yang tak berat sangat kan? Yang tak skema sangat kan? Maka kita hendaklah bersama-sama. Memang pitam kau mendengarnya kan, santai-santai je, relax kan. Jadi salah satu tujuan nak tautkan hubungan satu. Yang kedua, kita dapat something yang mungkin kita boleh jadi bekal dalam hidup kita. Apa yang saya cakap tadi, saya yakin, saya tengok riak muka tadi, ada yang terasa betul lah dia cakap ni, kenapalah, kita sendiri rasa. Dan benda tu kita tak sebut dengan orang. Tu sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Jadi macam tu lah. Jadi apa pun, ingat, dalam organisasi jangan saling nak jatuh-menjatuhkan, kena kerjasama. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep lah. Balik kan kau buat kat laki kau, kalau bang, bak tangan. Kalau abang nak jalan laju, berjalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Iya, betul. Balik pun happy. Sampai kat rumah, ya Allah, isteri aku bang, saya dah masak lauk kegemaran abang, telur masak kicap. Malam tu telur dadah, tengah malam telur sepuluh masak, telur kan. Dek hanya mulut lelaki tidur, badangku keluar telur. Aduh. Ataupun isteri ni tengok suami balik, sayang, abang balik ni, abang masak lah. Saya tahu kan hidup abang jadi apa kalau tak tengok muka sayang sehari. Kau tak nak geli-geli saya, kau happy ke tak aku cakap? Dia siap, benar. Kalau dapat suami macam tu, happy lah kan. Geli. Macam mana anak kau tak geli tengok kau nanti? Tapi betul, bercinta lah, salah pula. Saya dengan isteri saya bercinta saja. Rindu tak? Rindu lah tu. Abang lah comah tu. Saya cakap dengan isteri saya, abang ceramah ni dalam 3-4 tahun lagi, yang agak-agak lah, itu paling lama dah tu. Besok jangan aku duduk kat rumah, jangan kau muntah, sudah lah kata. Apa kan? Jadi tuan-tuan dan muslimin, saya buka, kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Oh, tu soalan ke apa? Soalan. Kalau aku tahu daripada awal, aku jawab soalan. Aku ingat nombor bertuah. Okey, nyanyi. Okey. Tajuk tadi pasal mengawal kemarahan. Soalan dia tips untuk mengawal kemarahan di rumah dan pejabat. Kan aku cakap tadi, pada berdiri, duduk. Skip.
Bagaimana cara untuk kita betul-betul reda dengan ujian yang kita lalui? Alhamdulillah. Boleh tak kau berhenti mengulang soalan tu daripada, tapi tak apalah, okey, ambil lah, betul lah. Kalau kita nak belajar betul-betul nak reda adalah dengan cara kita menerima sesuatu perkara tu tanpa kita menyesalinya. Kita nak menyesal satu perkara je, dosa. Tapi kalau benda ujian datang kat kita, kenapalah kau tidak tentu ayah aku takkan mati macam ni. Tak, jangan cakap macam tu. Kan? The things that done cannot be undone. Benda yang dah berlaku, kau come on lah. Cakap orang putih sikit pun benda yang dah terjadi, kita tak boleh kata jadi benda tu jadi tak terjadi. Kena terima hakikat. Redha ni menerima dengan sepenuh hati dan meyakini ada benda baik yang Tuhan nak bagi. Tu yang paling baik sekali. Cakap senang lah Ustaz tak rasa dia tu masalah tu. Sebelum kau cakap, baik aku cakap dulu. Memang, tetapi sebenarnya tu je lah yang mampu orang lain buat. Kita ni yang kena guide hati kita, kan? Uruskan emosi. Dalam pandangan Islam, apa ni masukkan jujur dalam pekerjaan? Soalan boleh ditanya secara umum, tapi bukan mengenai hukum. Datanya tulis dah, kau tanya juga. Dalam pandangan Islam, apa ni masukkan jujur dalam pekerjaan? Jangan menipu. Betul lah, dalam pekerjaan jangan tipu klaim, jangan apa, kerja buat elok-elok. Bila bos tanya, kau kat mana sekarang ni? Ada kat site kan ni? Kau tak nak bohong lah, bos kau dekat site sekarang ni. Selalu tipu bos. Tak berkat kerja. Cara mewujudkan aura positif di kalangan pekerja supaya tidak terlalu stres. Saya nak maklumkan, tak ada apek dah. Stres memang kena ada. Sebab stres lah kau sampai sini sebelum aku sampai. Betul. Sebab stres lah pagi-pagi kau kejar sebab punch card. Stres. Sebenarnya kita patut hapuskan sistem punch card ni. Yang setuju tu selalu merah tu. Kan? Memang stres tu biasa. Budak pejabat saya hari Isnin mesti ramai datang lewat. Saya tahu. Sebab ada hal masing-masing, kan? Tapi tak ada reason tu je. Kenapa kita dah kau nak bahankan budak aku pula? Kau tak payah nak, kau duduk je. Tak, sebenarnya stres memang kena ada. Bila stres baru kita bekerja. Sebab stres, alamak nak kena siapkan benda ni. Stres kena ada. Orang yang tak stres tu, dia akan menyebabkan orang lain stres. Kan saya dah suruh you buat, alah relax lah. Nak kerja-kerja apa? Kita yang stres dengan orang tu. Saya tahu ada orang tu sini jap. Apa yang diwajibkan selepas kahwin? Apa yang diwajibkan selepas kahwin? Okey, tolong kaji ni tulisan siapa nanti. Yang diwajibkan selepas kahwin adalah nafkah. Ni ibadah. Apa lagi? Aduh. Kau tahu tak ni seminar tajuknya integriti. Lain-lain hal berkaitan kerja. Apakah doa untuk mengatasi orang yang tengah marah? Kalau kau berdoa orang tengah marah, orang tu memang nak tampar kau. Orang tu memang nak tampar kau. Ya Allah. Tapi satu je. Bila ada orang datang, orang tengah marah apa semua kan, satu je, istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar. Istighfar ni yang bagus, Allah akan jauhkan kita daripada bala dan musibah. Akan dilapangkan daripada segala kesempitan dan didatangkan rezeki pada jalan tidak disangka-sangka. Okey. Satu lagi, Rabbi yasir wa la tu'assir ya karim pun boleh, tak mudahkan urusan.
Jika kita pernah meninggalkan solat for the past few years, siapa yang biasa pakai ayat tu? Past few years. Tapi tak ingat berapa banyak dan solat apa. Macam mana kita nak mengganti kalau solat tersebut? Tu sebabnya ramai ada orang dia boleh buat sendiri. Maksudnya selepas dia solat, dia terus bangun untuk qadakkan solat. Lepas bagi salam tu buatlah berapa banyak yang kita larat. Lepas subuh dia buat subuh. Buat 2 kali 3 kali dia boleh ikut larat dia. Sampailah. Jadi at least kita berusaha untuk menggantikan. Kalau tak kita boleh bayar. Dia. Bagaimana cara untuk berada dalam suasana kerja yang agresif sedangkan minda dan perasaan kita tidak boleh menerima cara kerja ditetapkan? Macam ni mana ada orang nak kerja dalam suasana kerja agresif? Macam mana cara untuk berada dalam suasana kerja agresif sedangkan kita nak kerja ni, kerja yang orang kata kerja dengan betul, kerja dengan baik, kerja dengan sebaik mungkin. Sebab Nabi sebut manusia, Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Cuba buat yang terbaik. Tapi dalam keadaan tu kita tak boleh menerima cara kerja ditetapkan. Simple aja. Berhenti. Dah kau tak nak kerja, kau tak boleh terima. Kau kena ingat, dalam hidup kita ni ada 2 perkara kita tak boleh pilih. Pertama, mak ayah, kau tak boleh pilih. Kedua, bos. Kalau kau tak suka, kau berhenti. Tu je. Takkan kau nak suruh bos bila lah bos ni nak berhenti. Tak. Bagaimana nak dapat vibe positif dalam pekerjaan? Doa untuk kuat semangat. Positif ni kita dalam diri kita ni. Hari-hari cakap boleh, tak ada masalah, okey je, InsyaAllah tak ada masalah, saya cuba yang terbaik. Itu je. Sentiasa sebut kat diri kita. Aku rasa aku tak boleh lah. Apa hal lah? Diri nyampahnya aku kan. Tak ada orang lain ke? Kita sendiri yang letakkan keadaan tu. Bagaimana melepaskan kemarahan di tempat yang betul? Cara yang betul. Saya kalau tempat melepas buang air, aku tahu kat mana. Dia tak ada melepaskan kemarahan. Tadi baru kan Nabi sebut dalam hadis, jangan marah, jangan marah. Tapi kalau nak marah pun, kalau boleh biarlah orang kata dalam keadaan yang bertenang. Maksudnya menegur kan. Kalau nak cakap tu cakap dengan baik-baik. Janganlah kita nak marah je. Bagaimana cara untuk menangani rasa marah saat berdepan dengan orang awam yang sentiasa ingin mempertikaikan tugas tanggungjawab kami sebagai penyawab awam? Macam ni lah. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Kalau penyakit betul lah kau ni. Orang awam memang macam tu. Kalau dia nak komplain, dia komplain. Kita tak boleh buat apa. Yang penting kita make sure kita jaga kerja kita. Saya faham maksud tu. Tak tahu ada je benda tak puas hati dengan kita. Ada komplain. Ni orang ni saja cari kesalahan saya tu. Kan, sedangkan ramai lagi orang kat keliling kita. Kenapa? Contoh budak penguasa saya compound, orang pergi cocok duit dekat bank. Dia parking tak betul. Dia cakap apa? Saya keluarkan duit RM50 je. Kena saman RM50. Macam mana ni? Kalau macam tu, saya jawab, kena keluarkan berapa baru boleh kita saman? Senyap dia. Senyap dia. Adakah saya nak beritahu penguasa saya kena tanya seorang, cik keluarkan berapa tadi? 300. Okey, sama-sama. Tu. Senyap dia. Yang seorang lagi best, alasan biasa. Saya masuk tak sampai 5 minit. Dah kena saman. Jadi kena tunggu berapa minit baru boleh saman. Tuan cakap.
Dia silap orang dia cakap tu. Masa tu bakal Samsul debat. Silap. Itu yang saya cakap tu. Ada seorang saya punya budak saya dulu kerja. Li, kau tolong hantar surat ni kat pejabat peguam ni, make sure sebelum pukul 5 ni sampai kat atas meja dia. Kontak kat office, minta dia cop terima. Cik, boleh bos, boleh tak kalau saya hantar esok? Sebab kebetulan memang esok saya ke sana. Macam ni, kau hantar hari ni, sebelum pukul 5 hantar kat pejabat dia, make sure dia terima. Benda ni urgent ni, hantar hari ni. Elah, bukan apa kan, sebab kebetulan esok. Tak sempat. Dia menjawab kan tu, sebab kebetulan esok ke sana kan, ingat sekali sejalan lah. Oh macam tu, macam ni lah. Helmet kau mana? Ada ni, kunci motor ada. Bak sini, biar aku hantar, kau duduk sini. Tak apalah bos, saya hantar sekarang. Baru faham. Kena sindir sampai macam tu baru faham. Macam tu lah dia. Dia kena guna kaedah mantik macam tu. Okey. Macam mana nak hilangkan perasaan iri hati atau cemburu dalam diri kita? Satu, letakkan diri kita pada orang yang menerima. Dan kalau orang cemburu, apa perasaan kita? So elakkan. Kalau macam mana kita tak suka orang petikaikan apa yang kita ada, macam tu jugalah kita jangan petikaikan apa orang lain ada kan? Contoh kita tengok bini orang lah, bini dia lawa weh, muka suami merayau. Cuba kalau orang lain cakap kat isteri kita tu, bini lawa weh, suami dia tak boleh belah muka, contoh kan, tentu kita pun kecil hati. Jadi kalau tak nak, jangan cakap orang. Sebagai seorang anak, apa pun kita lakukan untuk menjadi anak yang soleh solehah seiring dengan zaman teknologi terkini? Bagilah handphone. Siap install ayat Quran dalam tu. Tak, maksudnya sekarang ni sebagai seorang anak, tunaikanlah apa yang selagi mampu, bahagiakanlah selagi mampu kedua ibu bapa kita. Tu je lah. Bagaimana mengawal perasaan gemuruh ketika bercakap di hadapan umum? Thank you. Yang tu kita kena buat seminar khas lah. Seminar pengucapan awam. Jadi makna confirm kena panggil gini. Kali ni kita buat besar sikit. Sebenarnya saya nak beritahu, kalau cakap Samsul Debat nervous tak? Nervous ni. Kita kan nervous kan? Berdebar kan? Tak, dia masa mula-mula saja. Dia masa mula-mula je. Once kita dah start cakap, then okay. Tapi dia memerlukan pada latihan. Tu ada setengah orang dia sampai dia ada panic attack tu, dia boleh tumbang ke pentas tu kan. Saya okey je, sebab saya dah biasa dulu masuk pidato dengan debat kan. Jadi tak ada apalah. Saya nak keluarkan compound, tapi dalam masa yang sama rasa serba salah. Jangan keluarkan compound. Dia kalau dia keluarkan compound juga, dia balik rumah macam ni lah. Kenapa bang? Kenapa abang tak boleh tidur ni? Kenapa? Abang silap siang tadi. Kau menjalankan tugas, apa benda semua salah? Hei. Buat kesalahan buatlah. Tentang rayuan, tahulah Puan Malina anak sandal tu. Saya sering ingin ke depan untuk menghadap masyarakat dan sering bertikam lidah. Soalan saya, bagaimana cara agar saya dapat bertahan untuk tidak ke depan? Aku ingat supaya tidak bertikam lidah ke? Tidak ke depan. Ui, luar kotak soalan ni. Yalah, dia macam ni lah. Kita kena ke depan menghadap masyarakat. Jangan lari menghadap. Tapi tentang bertikam lidah ni simple je. Kita jawab mana yang perlu je. Saya menjalankan tugas je. Saya jalankan tugas. Sudahlah, tak guna barwa apa semua dia sebut. Ini Fir'aun lah apa semua. Macam ni lah cik. Saya maafkan cik. Saya maafkan cik. Terima kasih banyak. Betul. Sebab bila kau balas, lagi banyak, lagi panjang cerita, tak usah. Jika solat subuh selepas waktu pukul 7, adakah solat tu sah?
Salah. Kalau semayang qada salah pula. Kan lepas pukul 7 tu mungkin pukul 11 malam kan. Kalau 12.55 tu bukan subuh gajah ke tu? Tu subuh dinosaur tu dah pupus. Bagaimana untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang tergolong dalam mendapat syafaat baginda SAW? Pertama, selalu selawat ke atas Nabi. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Cara mengurangkan kemarahan peniaga dikenakan tindakan. Kau pergi ke depan gerai tu, daun senda punca dengan sikap manis sanggup tolong. Kau senda manis. Kau pernah jumpa tak peniaga? Cik, tolonglah saman saya, cik. Ya Allah, terima kasihlah. Inilah saya tunggu selama ni. Tak ada. Cuma kalau kau nak mengurangkan, nak meredakan kemarahan, bagi tahu saya, cik, saya menjalankan tugas ya, cik. Apa-apa, cik, tolonglah datang jumpa dengan pengarah untuk bincang. Duduklah. Pengarah kat kena. Soalan korang. Macam mana tu taubat kita diterima ataupun tidak? Kita boleh tahu dengan cara pengamalan kita selepas pada kita bertaubat. Kalau macam tu menyetan kan tak terima lah. Apakah kaedah yang berkesan agar kaki tangan bawahan mengikut patuh arahan yang dikeluarkan? Oh bukan, bukan. Cepat bukan. Tak adalah. Kaedah berkesan agar kaki tangan bawahan mengikut patuh arahan yang dikeluarkan. Satu je. Respect is to be earned ke tu. Respect ni kita kena bukan dapatkan, tapi kita kena make sure kita deserve benda tu. So kepimpinan kita kena melalui teladan lah. Kita suruh orang buat tapi kita tak buat, tu masalah dia yang menyebabkan respect tu tak dapat. Nak dapat respect, kita kena buat sama dengan staf bawahan kita, pun kita akan dapat. Aku mati-mati ingat cabutan bertuah. Soalan rupanya. Oh, bagus soalan ni. Sebagai penyuruh awam, kita tidak dapat lari dari tomahan masyarakat, tak ada tanggungjawab kita lakukan. Soalan saya, adakah rintihan, cacian, makian, kata-kata tidak elok diucapkan oleh masyarakat akan menjadi doa untuk tidak elok kepada kita? Tak. Dia nak sebut mungkin doa, tapi terima tak terima Allah Ta'ala, sebab kita hanya menjalankan tugas kita. Kalau kita tak buat, sedangkan orang lain kita ambil tindakan, kita jadi tak adil. Kita kena buat, kan? Kita kena buat. Tapi dia kena faham lah. Orang tu kena faham sebab apa kita buat tu. Okey. Jadi rasa cukup sekadar tu. Saya ucap terima kasih banyak. Saya faham signal diberikan tu, saya faham. Cara-cara depan pandang jam, tengok-tengok belahana kan, saya faham.